KPM. Didik TV KPM. Kepantasan, ketangkasan dan juga kemahiran berfikir dengan cepat itu antara elemen yang penting di dalam sukan bola jaring yang moden sekarang ni. Hai semua, apa khabar? Saya Hanif Miswan. Masih lagi bersama dengan anda. Inilah Aktif Didik TV KPM dan ini slot kemahiran sukan. Seperti biasa kita bawakan satu lagi episod untuk kita ajarkan kepada anda semua, murid-murid di rumah, ibu bapa, penjaga dan mungkin juga guru-guru dan para jurulatih yang menonton siaran ini berkenaan dengan sukan bola jaring. Kami masih lagi bersiaran di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Secara lebih khusus, ini adalah Dewan Olimpik. Satu lagi mercu kebanggaan di sekolah sukan di sini yang memang sangat hebat, melahirkan lebih ramai atlet yang berdaya saing dan juga bertaraf antarabangsa. Dan seperti biasa juga di slot kemahiran sukan ini, banyak sekali elemen akan kita ajarkan, tetapi pada episod kali ini kita akan kembali bersama dengan Coach Farhana untuk berkongsi pelbagai lagi elemen yang penting di dalam sukan bola jaring. Okey, kepada semua pastikan anda berada dalam keadaan yang baik dan ingat segala aspek keselamatan yang telah diajarkan. Sekiranya badan kita tidak berada dalam kondisi yang bagus, kita digalakkan untuk berehat. Itu maknanya ada signal daripada badan lah untuk kita berehat. Tapi dalam sama-sama kita masih lagi boleh belajar, boleh menonton dan kita praktiskan ketika badan sudah berada dalam keadaan yang baik. Okey? Janji semua, okey? Okey, kita nak teruskan sekarang dan jangan lupa untuk terus tonton sehingga tamat episod sukan bola jaring. Okey, jangan pening, jangan terkeliru. Kita kembali bersama dengan Coach Farhana untuk kemahiran sukan bola jaring. Coach, apa khabar? Baik, terima kasih. Ya, okey. Hari ini apa yang akan dipelajarkan ataupun diberikan kepada murid-murid di rumah? Silakan. Okey, hari ini apa yang coach akan ajar untuk murid-murid di rumah adalah teknik menghadang. Okey, jadi sebagai seorang defender ataupun penghadang, murid-murid perlu menguasai beberapa kemahiran asas. Antaranya ialah interception, shadowing dan juga recovery. Macam mana kita nak arms up. Okey, nak menghalang lah. Okey Coach, maksudnya sebagai seorang pemain bola jaring ni, kalau sebelum ni Coach Pesan dah ajarkan menjaring, itu sebagai seorang penyerang. Ya, betul. Coach Farhana mungkin kemahirannya ataupun specialnya adalah berkaitan dengan pertahanan. Betul. Jadinya kalau dia main bertahan, dia perlu belajar dari sudut bertahan tu secara spesifik lah. Secara spesifik sebab setiap posisi memerlukan kemahiran yang berbeza. Di samping dengan kemahiran asas yang perlu dikuasai lah. Ya, okey, baik. Ini sangat menarik dan pastinya kita ingin terus mengajarkan kepada semua. Tapi seperti biasa, suka untuk saya ingatkan dalam elemen bersukan, beriadah dan juga melakukan aktiviti fizikal dibenarkan untuk tidak memakai pelitup muka. Tapi ingat perlu ada jarak penjarakan yang sesuai dan patuh pada SOP. Okey, itu semua kami patuhi. Jangan risau demi kepada proses pembelajaran yang lebih baik. Coach dah bersedia? Ready. Kita mulakan sekarang. Okey, untuk hari ini coach akan ajar murid-murid di rumah dua aktiviti untuk memanaskan badan. Okey, jadi aktiviti yang pertama adalah sedikit larian. Okey, yang boleh kalau dekat sini coach akan tunjuk. Okey, Lisha akan lari striding ke garisan putih. Okey, lari. Dan kemudian Lisha akan shuffle back ketika balik ke tempat asal. Okey. Jadi itu adalah aktiviti warm up yang pertama. Okey, buat sebanyak 2 kali ulangan. Okey, boleh Ain dengan Lisha? Okey, ready, go. Lari, shuffle back, make sure badan pandang ke hadapan and one more. Lari dan patah balik ke belakang, shuffle. Alright. Jadi itu adalah aktiviti warm up yang pertama. Yang kedua adalah hamstring stretch di mana murid-murid hanya perlu luruskan kaki di hadapan dan sentuh menggunakan kedua-dua tangan di hujung kaki. Okey. Jadi berjalan. Sentuh, bangun dan bergerak ke depan. Okey, dan fokus kita adalah pada otot hamstring. Okey, ready? Okey, ready, go. Go, good. Jalan. Go. Kenapa kita buat dynamic adalah kerana kita nak menaikkan kadar nadi kita ataupun heart rate kita. Okey? Okey, patah balik ke belakang. Buat sebanyak 2 kali ulangan, okey? Go. Jika di rumah, murid-murid boleh ambil jarak tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat mengikut kemampuan dan keselesaan murid-murid. Okey? Good. Alright.
Jadi itu adalah dua aktiviti warm up kita sebelum kita memulakan aktiviti. Okey, jadi untuk aktiviti pertama, apa yang coach akan ajar murid-murid di rumah adalah one-on-one shadowing, di mana sebagai seorang penghadang, awak perlu menguasai kemahiran one-on-one shadowing. Okey, sebab apa? Kita sebagai defender kita perlu follow. Okey, jadi yang pertama ialah ini adalah jarak yang boleh diambil. Okey, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Jarak yang selesa dan mengikut kemampuan masing-masing. Alright. Jadi apa yang awak perlu buat adalah akan ada seorang worker ataupun attackers di belakang. Jadi kita akan ini adalah perkara asas sebelum kita melakukan aktiviti. Awak hanya perlu bergerak ke sisi dan patah balik ke tempat asal. Okey, jadi coach akan tunjuk, awak akan bergerak. Okey, jadi tidak kedudukan kepala tidak terlalu ke tepi. Okey, mesti kepala sentiasa diangkat dan 45 darjah. Alright, jadi coach tunjuk sekali lagi dalam keadaan perlahan. Okey, gerak, gerak, sebab bola akan berada di bahagian depan. Alright, jadi itu adalah asas untuk one-on-one shadowing. Okey, jadi ansur maju untuk aktiviti one-on-one shadowing ialah di mana murid-murid di rumah memerlukan partner ataupun pasangan untuk membuat kemahiran ini. Okey, di fasa permulaan, murid-murid hanya perlu block the attackers, okey, separuh daripada badan attacker. Maknanya Lisha akan letakkan diri dia separuh daripada Ain. Okey, jadi mereka akan memulakan pergerakan dan Lisha pastikan tangan sentiasa berada di sisi. Sebab apa? Bila Lisha buka tangan akan menjadi sentuhan dan merupakan kesalahan besar dalam permainan bola jaring. Alright. Jadi mulai. Ready, go. Good. Good, gerak. Good. Okey, di sini coach nak tekankan, pastikan kepala tidak terlalu ke belakang. Alright. Kepala tidak terlalu ke belakang kerana bola akan berada di bahagian hadapan. Okey, boleh try sekali lagi? Ready, go. Good. Okey, kalau boleh tengok kat sini, Lisha kepala dia lurus di hadapan. Okey, good. Change side, Ain ke depan. Lisha sebagai tukar peranan. Okey, ready and go. Move. 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 Come on. Ready, go. Lisha, go, 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 go. And stop. Okay. So, di sini, ini adalah satu teknik shadowing di mana kita sentiasa mengikut pihak lawan ataupun attackers kita. Alright. Jadi, itu adalah ansur maju untuk aktiviti pertama, one-on-one shadowing.
Okey, well done murid-murid di rumah. Kalau tadi kita dah belajar macam mana one-on-one shadowing. Jadi harus diingatkan selepas one-on-one shadowing, murid-murid akan melakukan interception. Jadi ingin coach tekankan dekat sini, bila melakukan interception mestilah dalam keadaan 45 darjah. Okey, lari mengikut 45 darjah. Okey, jadi coach akan teruskan lagi dengan aktiviti kedua, sangat simple, iaitu recovery, di mana kemahiran ini adalah selepas pihak lawan menerima bola. Jadi kita sebagai penghadang ataupun defender akan cepat-cepat mengambil langkah untuk menghadang. Okey, jadi nama kemahiran ini adalah recovery. Okey, jadi macam mana permulaannya adalah letakkan satu tanda, ibaratkan sebagai seorang attackers ataupun mereka atlet yang memegang bola. Okey, jadi dari sini murid-murid akan melompat ke belakang dan angkat tangan ke depan. Okey, ibarat kita nak menghalang attackers daripada melakukan hantaran. Okey, sekali lagi coach tunjuk. Dari sini lompat ke belakang, angkat tangan. Okey, angkat tangan ke depan, ke sisi, tapi kebiasaannya akan tangan ke depan. Alright. Jadi sekali lagi coach tunjuk. Dari sini lompat ke belakang, angkat tangan. Okey? Jadi itu adalah aktiviti recovery. Okey, jadi untuk ansur maju untuk aktiviti recovery, coach akan tunjukkan macam mana situasi dalam permainan sebagai seorang attackers dan sebagai seorang penghadang di mana recovery itu berlaku. Okey. Jadi dekat sini Ain akan menerima hantaran dan Lisha akan membuat satu challenge terhadap Ain. Okey. Jadi kita tunjuk dulu. Ready? Go. Ain terima hantaran, ambil jarak dan baru angkat tangan. Kenapa kita perlu ambil jarak dulu baru angkat tangan? Sebab apa? Dalam permainan bola jaring, apa yang paling penting ialah sebagai seorang penghadang, tak kira awak defender, shooter ataupun attacker, perlu ambil jarak dulu dan baru boleh angkat tangan. Kalau angkat tangan dan baru ke belakang, ia akan menjadi satu kesalahan besar, iaitu obstruction dalam permainan bola jaring. Okey, jadi boleh? Ready? Jump. Distance and hands up. Okay, good. Again. Ready, go. Jump, distance and hands up. Okay. Jadi murid-murid di rumah boleh melakukan ulang kaji ataupun kemahiran ini sebanyak 10 kali ulangan. Alright. Okay, lagi sekali. Ready, go. Distance and hands up. Okay. Jadi tangan angkat mesti strong arm. Okay. Mana kita nak menghadang view attackers ataupun penyerang kita. Okey, jadi itu adalah ansur maju untuk aktiviti recovery. Okey, well done untuk adik-adik di rumah yang sudah berjaya melakukan aktiviti yang kedua. Jadi untuk aktiviti terakhir dalam kemahiran menghadang, coach akan ajar adik-adik di mana melakukan kemahiran hands over the ball, di mana sebagai seorang penghadang perlu menguasai kemahiran ini. Okey. Jadi kenapa kita nak hands over the ball ni? Sebab kita nak mengganggu pihak lawan ataupun attackers kita semasa melakukan hantaran. Okey. Jadi apa yang perlu murid-murid melakukan adalah cari satu jarak, iaitu jarak antara thrower dan defender adalah 3
kaki ataupun 3 feet. Okey, jadi tidak boleh kurang daripada 3 feet kerana akan menjadi satu kesalahan dalam sukan bola jaring. Mesti angkat tangan dengan jarak 3 kaki. Okey, jadi ini adalah contoh 3 kaki, 3 feet dan hands over the ball. Okey, jadi coach akan follow pergerakan bola ni. Ikut dan ikut. Okey, jadi pastikan murid-murid tidak menyentuh bola ketika melakukan hands over the ball. Okey, jika menyentuh ia akan menjadi satu kesalahan. Okey, alright, sekali lagi coach tunjuk. Follow. Alright. Okey, dalam kemahiran ini murid-murid dibenarkan untuk melakukan interceptions dengan syarat jarak tidak kurang daripada 3 feet. Okey, pastikan murid-murid sentiasa mematuhi peraturan iaitu jarak antara thrower dan defender 3 feet. Okey, jadi coach akan tunjuk. Okey, jadi itu adalah contoh di mana berlakunya interception semasa hands over the ball. Jadi untuk ansur maju aktiviti yang terakhir iaitu hands over the ball. Okey, murid-murid akan buat dalam bentuk berkumpulan iaitu murid-murid memerlukan 4 orang. 2 orang berperanan sebagai penghadang dan 2 orang lagi akan berperanan sebagai penyerang. Okey, jadi dekat sini coach akan tunjuk yang pertama ialah murid-murid perlu cari satu ruang okey yang memerlukan tidak terlalu besar tetapi cukup untuk 4 orang bermain. Okey. Jadi ingin coach tekankan dekat sini, rules yang pertama adalah tidak menyentuh bola dan yang kedua adalah jarak tidak kurang daripada 3 kaki. Okey. Jadi kat sini coach akan tunjuk Hussein dan Suraya akan berperanan sebagai penyerang dan Ain dan Lisha akan berperanan sebagai penghadang. Okey, ready girls? Ready and go. Follow the ball, over the ball and throw. Good. Okay, come back. Ready. Ain follow, tidak menyentuh bola and throw. Go. Okay, distance first. Follow and throw. Good. Go. Follow. Alright, Lisha. And throw. Okay, one more. Ready and go. Okey, dekat sini berhenti. Dekat sini sekiranya Lisha nak melompat, ketika menghadang, okey, dia dah ikut pergerakan bola dan sekiranya Lisha nak melompat ketika menghadang dibenarkan. Sekiranya dia tidak kurang daripada 3 kaki. Okey, ready? Lisha boleh lompat. And throw. Lompat. Good. Okey, jadi itu adalah ansur maju untuk kemahiran hands over the ball.
keselamatan yang coach nak tekankan untuk adik-adik di rumah pada slot hari ini ialah pastikan adik-adik menumpukan perhatian ketika menjalani latihan. Okey, kenapa kita nak tumpukan perhatian? Untuk mengelakkan risiko kecederaan. Okey, jadi pastikan kita berada dalam keadaan bersedia dan fokus semasa menjalani latihan. Okey, well done adik-adik di rumah. Okey, sekarang coach akan ajak aktiviti cooling down. Okey, jadi murid-murid di rumah, aktiviti ni sangat simple. Ingat, cooling down adalah sangat penting selepas kita melakukan latihan. Okey, jadi untuk aktiviti cooling down yang pertama ialah hamstring stretch. Sangat senang, lipatkan satu kaki dan menyentuh kedua-dua hujung kaki. Okey, jadi tahan selama 12 saat. Okey, boleh? Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, jadi sekarang kita akan tukar kaki. Okey, kita akan meregang kaki kiri. Okey, ready guys? Okey, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, jadi jika murid-murid di rumah berupaya untuk menyentuh ataupun menurunkan lagi badan rapat ke paha, sila lakukan. Okey, kerana itu melibatkan kelenturan. Okey, jadi kepada mereka yang tidak mampu untuk menyentuh, cukuplah sekadar membengkokkan badan. Okey, jadi untuk aktiviti kedua iaitu kita akan meregang bahagian groin. Okey, jadi perkara pertama ialah apa yang murid-murid perlu buat adalah bengkokkan kaki dan cuba angkat ataupun cuba rapatkan ankle ke arah badan. Okey, jadi pastikan badan berada dalam keadaan lurus. Okey girls, ready? Angkat kaki. Angkat. Okey, angkat. Kira dalam kiraan 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, dan turunkan. Bengkokkan badan sebawah yang boleh. Lisha, rendahkan lagi. Ain, rendahkan. Okey, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alright. Jadi itu adalah dua aktiviti cooling down untuk sesi kali ini. Ini sangat istimewa kerana kita telah berada di penghujung pada episod kali ini dan kita perkenalkan ke semua atlet yang berada di Sekolah Sukan Bukit Jalil bersama dengan kita untuk membantu berkaitan dengan proses pembelajaran pada episod ini. Coach Farhana, terima kasih banyak. Sama-sama. Tapi mungkin sebelum kita mengakhiri episod kali ini, apakah objektif pembelajarannya pada kali ini, Coach? Okey, objektif untuk kemahiran hari ini iaitu Coach nak tekankan pastikan murid-murid melakukan kemahiran menghadang dengan teknik yang betul dan patuhi peraturan. Sebab apa? Kesalahan dalam permainan bola jaring terlalu banyak. Jadi kita perlu faham untuk menjadi seorang pemain yang baik. Ya, dan dia memang permainan yang sangat pantas kan, Coach? Ya, betul. Coach, okey, apa kepentingan menjadi seorang pemain pertahanan lah dalam
permainan bola jaring ni? Sebab kita tahu nak menjaringkan gol tu untuk menang. Ya, betul. Jadi kepentingan pertahanan ni bagaimana pula coach? Okey, kepentingan penghadang ataupun pertahanan adalah untuk memberikan advantage kepada pasukan kita di mana kita akan menang satu perlawanan sekiranya kita mempunyai penghadang yang baik. Ya, itu kepentingannya. Jadi ingat tahu untuk menjadi penghadang yang baik juga merupakan satu elemen yang penting dalam sukan bola jaring. Girls, terima kasih semua. Terima kasih ya. Termasuk kepada coach juga. Jadi kita tinggalkan dengan kata-kata semangat buat semua coach. Itu biasa. Silakan. Okey girls, anda berusaha pasti berjaya. Senyum selalu, jumpa lagi. Inilah Kemahiran Sukan. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM